Hari ini ingin saya memberikan sedikit informasi tentang Altamedik. Altamedik merupakan suatu disiplin ilmu yang merupakan cabang daripada alam teologi. Iaitu Altamedik adalah istilah yang digunakan pakai dalam persoalan kesihatan ataupun persoalan berkait tentang perubatan, yang mana ia tidak menggunakan pakai kaedah-kaedah yang diterima pada hari ini dalam konsep perubatan barat ataupun perubatan moden. Jadi hari ini akan saya terangkan sedikit sebanyak tentang konsep-konsep yang dibangunkan dan penjelasan yang ingin dikongsikan kepada tuan-tuan dan puan sekalian. Berbalik kepada persoalan yang khusus yang ingin kita fahami tentang permasalahan penyakit, kita kena ingat sesungguhnya apa yang berlaku dalam sistem tubuh badan pada hari ini, terutama pada manusia, adalah sesuatu yang dinamakan tindak balas ataupun dikatakan simptom daripada satu proses yang asas, kemudian dia menimbulkan satu tindak balas. Tindak balas itu akan mewujudkan keadaan yang kita namakan penyakit pada hari ini, kerana ianya adalah sesuatu yang tidak boleh lepas daripada punca kepada permasalahan, iaitu ada permulaan dia tadi. Jadi bila kita ingin melihat dari sudut kebaikan ataupun bagaimana ingin kita menyelesaikan masalah, maka kita jangan hanya mencari tanda-tanda ataupun simptom itu saja, tetapi kita kena faham di manakah permulaan simptom itu tadi. Berbalik kepada persoalan pengambilan bahan ataupun dalam konsep I13 sendiri, harus dijelaskan di sini bahawa I13 hanyalah sebagai immune booster ataupun perangsang ataupun suatu sumber tenaga yang sangat diperlukan oleh sistem tubuh badan. I13 bukanlah bertindak sebagai ubat kepada apa juga penyakit yang kita hadapi. Ia lebih kepada memberikan tenaga kepada sistem tubuh badan. Ia mengandungi 4 jenis mineral yang boleh kita perolehi di mana-mana sebenarnya. Tidaklah sesuatu yang istimewa dalam arti kata dari segi sudut sumbernya itu sendiri, tetapi ialah asas yang ada di sekeliling kita sebenarnya. Jadi saya terangkannya ada 4 kategori ataupun jenis mineral yang digunakan di dalam I13, iaitu pertama potasium, yang keduanya adalah kalsium, yang ketiganya sodium, dan yang keempatnya adalah iron. Jadi keempat-empat mineral ini berada di dalam produk yang dinamakan I13 Immune Booster. Dia tidak mengandungi apa-apa juga mekanisme penyembuhan ataupun mengandungi elemen-elemen dalam sudut merawat dan sebagainya. Dia hanyalah bertindak sebagai sumber tenaga daripada keempat-empat mineral ini tadi yang telah digabungkan, yang telah disusun, diadun dengan formula yang khusus, dan akhirnya dia menjadi sebagai suatu bahan yang boleh memberikan tenaga, yang boleh merangsang tenaga, khususnya yang ditumpukan kepada sistem imun. Jadi di sini ingin saya jelaskan bahawa I13 Immune Booster bukanlah ubat, dan dia bukanlah sebagai suatu penawar kepada apa-apa juga penyakit yang dihadapi oleh sesiapa sekalipun. Namun begitu, terdapat salah faham daripada beberapa pihak yang menyatakan bahawa Immune Booster 13 adalah ubat. Jadi di sini ingin saya memperbetulkan pernyataan tersebut bahawa I13 adalah immune booster kepada sistem tubuh badan. Dia tidak merawat penyakit, dia tidak menyembuhkan penyakit dalam apa cara sekalipun. Dan yang paling dasar sekali, apakah sebenarnya peranan I13 Immune Booster? I13 Immune Booster ini dibangunkan ataupun diadun sebagai sumber tenaga yang khusus. Dalam arti kata lain, daripada kajian yang telah dijalankan lebih daripada 25 tahun, bagaimana sistem badan manusia itu berfungsi, akhirnya telah ditemui bahawa asas yang paling dasar
yang menyebabkan kepincangan dalam sistem tubuh badan berbalik kepada faktor tenaga. Sistem tubuh badan manusia bukan satu, tetapi ia adalah gabungan daripada berjuta bahkan berbilion sistem-sistem yang sama ada peringkat makro, peringkat mikro, peringkat nano dan seterusnya. Daripada gabungan-gabungan sistem ini tadi, maka ia menjadi sebagai satu sistem yang lengkap yang dinamakan manusia. Jadi tubuh badan kita ini, manusia, sebenarnya adalah sistem yang bekerja daripada sistem-sistem lain yang lebih kecil, daripada peringkat-peringkat yang seterusnya dan lebih halus sampai kepada peringkat sebesar atom, bahkan ada lagi peringkat yang lebih kecil daripada itu. Jadi peranan I13 Immune Booster ini tadi hanyalah memberikan tenaga kepada setiap sistem-sistem ini tadi, daripada sistem yang kecil ataupun sistem yang besar. Semua memerlukan tenaga, kerana tanpa tenaga maka dia tidak dapat mengaktifkan sistem yang sedia ada. Dalam arti kata lain, umpama membawa kereta tapi tidak memiliki sumber tenaga petrol contohnya. Jadi kereta itu bergerak kerana dia mempunyai sumber tenaga yang boleh menjana tenaga, kemudian daripada situ barulah kenderaan itu bergerak. Maka sistem tubuh badan manusia juga seumpama kereta yang memerlukan tenaga. Jadi daripada keadaan ia tidak bergerak kerana tidak adanya tenaga, maka akhirnya kereta itu terbiar dan akhirnya akan rosak. Begitu jugalah dengan sistem tubuh badan manusia. Sekiranya kita biarkan dia tidak aktif, dia tidak bekerja kerana dia tidak ada tenaga, maka lama kelamaan dia akan menjadi sistem yang rosak secara semula jadinya. Tidak perlu dirosakkan, tetapi dengan kurangnya tenaga atau tidak cukup tenaga kepada sistem itu tadi, maka itu telah menyebabkan sistem yang sedia ada menjadi rosak. Atau dalam sistem tubuh badan ini, dalam bidang kesihatan, kita namakan itu sebagai sistem pincang, ataupun dalam ilmu alam altamedik disebut sebagai GCP, Corrupted Pattern. Jadi asas peranan kepada I13 Immune Booster memberikan tenaga kepada sistem yang ada di dalam tubuh badan kita. Sekali lagi ingin saya nyatakan di sini, tubuh badan manusia berfungsi dengan begitu teratur, sistematik. Dan dalam sistematik itu tadi, dia tidak akan melakukan proses yang lain sebagaimana yang telah ditetapkan dalam sistem dia. Contohnya kalau sistem itu tadi melihat, maka mata saja yang boleh melihat. Jika mendengar, maka telinga, sistem mendengar itu daripada fungsi telinga dan sampai ke otak, gegendangnya contohnya. Maka itu semua ada peranan masing-masing sehingga wujudnya satu sistem dinamakan sistem mendengar. Jadi semua sistem-sistem ini tadi berfungsi secara harmoni, dan harmoni itu kita akan lihat dengan nyata, iaitu sehat. Apabila seseorang itu sakit, untuk memudahkan kita faham sebagai orang awam, maka itu sebenarnya adalah kesan daripada sistem yang pincang di dalam tubuh badan. Jadi jika ada apa sekalipun yang datang kepada tubuh badan merosakkan sistem, contohnya macam bakteria, virus dan sebagainya, jika sistem tubuh badan kita itu kuat, maka apa juga sistem luar yang ingin datang dan merosakkan sistem yang sedia ada, ianya tidak akan berlaku dan tidak akan ada menimbulkan masalah kepada tubuh badan kita, dengan syarat sistem imun kita itu kuat. Namun perkara yang sebaliknya akan berlaku apabila sistem tubuh badan kita lemah. Maka bila kita lemah, maka pada saat itu anasi ataupun unsur luar, patogen, bahan-bahan kimia, bakteria, mikrob dan sebagainya yang selama ini tidak dapat menyebabkan masalah pada tubuh badan selama ini, tetapi kerana pada saat itu lemahnya sistem imun, maka dalam situasi yang sama dia menimbulkan masalah. Sebelum ini tidak menimbulkan masalah, tetapi selepas imun lemah, maka dia akan menjadi masalah kepada sistem tubuh badan. Maka balik kepada satu persoalan, kenapa? Berbalik kepada tenaga
yang mana tidak mencukupi ataupun tidak optimum pada sistem imun. Maka sistem imun perlu diberikan sumber tenaga yang cukup, barulah sistem tubuh badan manusia akan kembali kuat, dan daripada situ dia akan dapat menyingkir dan dia akan dapat melawan dan dia dapat memperbaiki atau dalam istilah kesihatan menyembuhkan penyakit. Jadi ingat, bukan I13 Immune Booster yang menyembuhkan penyakit, tetapi sistem tubuh badan yang melakukan semua perkara tersebut. Ingin lebih faham? Bila kita luka, ya, kita terpotong, itu bukan penyakit, kecederaan, trauma, kita terpotong jari kita ataupun tangan kita, dan luka itu nanti akan lama kelamaan dia akan sembuh dengan sendirinya. Kita kata dia tak sembuh dengan sendirinya, dia disembuhkan oleh sistem tubuh badan yang ada pada setiap manusia. Bagaimana proses penyembuhan itu berlaku yang saya terangkan awal tadi, iaitu berkaitan tentang sistem tubuh badan, sistem imun. Maka ada proses yang perlu kita fahami apabila kita ingin sampai kepada peringkat penyembuhan secara sepenuhnya. Saya tidak menolak dalam apa juga pemahaman aspek yang telah diguna pakai pada masa ini, yang telah diwartakan oleh mana-mana pihak sekalipun, maksudnya dalam sudut perubatan. Tetapi ingin saya jelaskan dari sudut ultramedik bahawa ada dua peringkat akan berlaku sebelum seseorang itu dapat bebas daripada masalah yang dihadapi. Pertama, yang dinamakan proses pembersihan. Bila berlaku masalah kepada tubuh badan kita, maka ianya berlaku kerana ada perkara yang tidak sepatutnya berada dalam sistem tubuh badan. Dalam arti kata lain, masalah kita bermula dengan ada sesuatu yang berada dalam tubuh badan kita yang tidak diperlukan oleh tubuh badan. Macam gula contohnya, kadar gula yang begitu tinggi yang menyebabkan istilah diabetes itu wujud ataupun kencing manis. Jadi istilah yang ingin saya jelaskan di sini, gula itu tadi diperlukan oleh badan, glukos, ya, dan sebagai sumber tenaga, tetapi kadarnya lebih daripada yang diperlukan. Maka itu mendatangkan masalah kepada kita. Kalau tidak ada gula pun tidak boleh, tetapi kalau lebih daripada kadar yang dibenarkan, maka dia akan menimbulkan masalah kepada sistem tubuh badan. Itu proses yang pertama, kadarnya melebihi daripada apa yang diperlukan. Maka dia perlu melalui satu proses, iaitu apa? Pembersihan, membuang apa yang tidak sepatutnya ada dalam tubuh badan. Kalau jumlah gula itu sepatutnya 10, tetapi apabila dibaca jumlahnya pada masa yang sama dia ada 20 contohnya, maka yang 10 berbaki tadi perlu dikeluarkan daripada tubuh badan. Maka ini proses yang pertama, iaitu sebelum adanya penyembuhan mesti ada pembersihan terlebih dahulu. Segala apa yang tidak patut berada dalam tubuh badan, toksik-toksik dan apa juga yang kita telah makan dan selama ini kita makan dan meninggalkan sedikit sebanyak kesan di dalam tubuh badan kerana tak semua keluar dan dia berkumpul menjadi toksik, ia perlu dikeluarkan terlebih dahulu. Maka itu dinamakan sebagai detoxification. Ya, bila kita dengar perkataan detoxification, kita rasa takut. Detox, apa itu sebenarnya? Pembersihan. Bersihkan dulu diri kita. Umpama kalau kita pindah ke rumah, pertama sekali kita tak akan bawa katil, meja dan sebagainya. Kita perlu bersihkan rumah terlebih dahulu. Dan selepas rumah bersih, maka kita boleh bawa apa juga yang nak kita bawa untuk kemudahan kita di dalam rumah. Barulah kita masukkan katil, sofa dan sebagainya. Kerana asas yang pertama, kebersihan telah pun kita laksanakan dalam proses kita nak pindah ke rumah itu tadi. Maka anggaplah ini sebagai proses tubuh badan kita inilah perumah kepada kita sebagai manusia. Jadi kalau di dalam tubuh badan kita itu sebagai rumah, kita kena bersihkan dia. Maka itu proses pertama di dalam ultramedik untuk capai kepada proses kesihatan yang total pada setiap manusia. Pembersihan.
Maka apa yang perlu tuan-tuan dan puan-puan fahami, jangan takut apabila berlakunya proses pembersihan daripada tubuh badan. Contohnya macam mana? Contohnya apabila kita berpeluh, itu proses sebahagian daripada proses yang dilaksanakan oleh sistem imun mengeluarkan apa yang betul melalui najis, melalui urin, bahkan muntah contohnya. Maka apa juga yang berlaku kepada kita yang keluar daripada tubuh badan, sebenarnya itu adalah proses nak mengeluarkan yang kotor, pembersihan. Jangan takut dengan bila lihat sesuatu tu kita kata kita tak biasa, bila tiba-tiba kita mengalami simptom-simptom yang kita katakan tak pernah kita alami. Contohnya muntah. Kita makan sesuatu kita muntah. Kerana sistem itu tahu dan kesan sebelum datang mudarat, dia keluarkan daripada tubuh badan kita. Jadi sebenarnya banyak tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita nak fahamkan, nak cuba memahamkan macam mana sistem tubuh badan bekerja. Tetapi kalau kita ambil konsep yang mudah, ingat dua perkara yang saya katakan tadi, sistem pembersihan dan sistem penyembuhan. Jadi apa juga situasi selepas ini tuan-tuan dan puan-puan, dua perkara yang saya katakan tadi tidak akan berlaku kecuali tubuh badan mempunyai tenaga yang cukup. Maka di sinilah datang peranan I13 Immune Booster. Bukan nak menyembuhkan, bukan nak membersihkan badan kita. Dia adalah sumber tenaga yang akan menjadi penggerak, mengaktifkan sistem tubuh badan di dalam ilmu altamedik yang kita namakan plus B. Maka plus B ini tadi akan aktif, dan apabila dia aktif, maka dua perkara yang saya terangkan dari awal tu akan berlaku. Jadi semoga maklumat ini dapat memberikan tuan-tuan dan puan-puan kefahaman apakah sebenarnya yang dinamakan penyakit, apakah yang sebenarnya yang dinamakan penyembuhan. Kerana ingat, apa yang kita makan adalah atas tujuan sumber tenaga kepada tubuh badan. Bukan kita nak makan, kita perlu makan. Maka bila sampai kepada persoalan perlu, makanlah yang baik-baik, dalam istilah baik-baik ini tadi, yang akan menggerakkan sistem imun kita ataupun kelas B yang dalam istilah altamedik kembali optimum. Imun kuat, badan sehat.